Assalamualaikum, saya Akram. Hari ini saya mahu bercakap tentang seorang tokoh Islam dalam sains dan teknologi. Nama tokoh tersebut ialah Jabir ibnu Hayyan. Jabir ibnu Hayyan atau nama penuhnya ialah Abu Musa Jabir ibnu Hayyan Al-Barki Al-Azdi. Abu Musa Jabir ibnu Hayyan ini kadang-kala dipanggil dengan nama panggilan seperti Al-Haroni dan Al-Sufi. Selain itu, beliau juga dikenali sebagai bapa kimia. Beliau merupakan anak kepada penjual ubat dan pernah tinggal di Iraq, iaitu di bandar Kufah dan Baghdad. Beliau menuntut ilmu dalam bidang perubatan di bawah naungan Wazir Barmaki semasa zaman Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid. Kemudian, Jabir dikatakan telah belajar di bawah seliaan Iman Ja'far Sadiq dan putera Umayyah iaitu Khalid ibnu Yazid yang juga terkenal sebagai ahli alkimia pada ketika itu. Jabir ibnu Hayyan akhirnya meninggal dunia dalam tahanan rumah di Kufah pada 803 Masihi. Jabir yang dikenali sebagai Gebir oleh masyarakat barat banyak meninggalkan buku karangannya dalam ilmu kimia, antaranya buku Ar-Rahman, Al-Tajmi' dan Al-Zikbak Syarqi, serta kitabnya yang paling penting dalam ilmu kimia iaitu Al-Istitmam. Kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1672. Selain itu, pada kurun ke-18 ada kitab beliau yang bertajuk Al-Saba'in telah diterjemah. Dalam kitab Al-Saba'in, beliau telah membahagikan racun kepada 3 bahagian, iaitu racun binatang, racun tumbuh-tumbuhan dan racun batu batan. Ada juga di antara buku beliau yang diterjemahkan dalam bahasa Latin, iaitu Risalah Al-Aflan dan Nihayatul Al-Itqan. Daripada buku-buku inilah orang Eropah dapat mempelajari dan mengkategorikan logam kimia kepada logam galian, tumbuhan dan juga haiwan. Hebatnya Jabir ibnu Hayyan ini sehingga ada ahli falsafah Inggeris iaitu Francis Bacon pernah berkata bahawa Jabir ibnu Hayyan adalah orang yang pertama memberi pengetahuan tentang kimia kepada dunia dan beliau dianggap seorang bapa dalam bidang kimia. Selain itu, beliau juga dianggap sebagai seorang pujangga dalam penciptaan asas saintifik kimia moden dan buktinya berdasarkan kata-kata para sarjana barat sendiri. Ada ilmuwan Perancis bernama Berthelot mengatakan bandingan kepakaran Jabir dalam kimia adalah umpama kepakaran Aristotle di dalam bidang ilmu logik. Hal ini menunjukkan betapa besarnya sumbangan beliau dalam lapangan ilmu pengetahuan pada ketika itu. Sumbangan Jabir yang telah memberi manfaat kepada dunia dan diri saya adalah kaedah penghasilan minyak wangi. Jabir ibnu Hayyan telah membuat penemuan mengenai teknik penghasilan minyak wangi, iaitu melalui kaedah penyulingan, pengawapan dan penyaringan. Ketiga-tiga teknik ini didapati mampu mendapatkan aroma minyak wangi daripada minyak pati, tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan. Dengan kaedah-kaedah yang telah diperkenalkan ini, sehingga sekarang banyak minyak wangi telah dihasilkan dan ia telah menjadi salah satu kelengkapan yang patut ada, tak kira lelaki atau perempuan. Saya pun akan memakai minyak wangi sebelum pergi ke kelas. Apa yang kita dapat simpulkan di sini, Jabir ibnu Hayyan telah belajar bersungguh-sungguh untuk menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat di sekelilingnya.
Beliau tahu dia mempunyai kelebihan, iaitu otak yang cerdas, dan dia gunakan kelebihannya itu ke jalan yang betul. Oleh itu, janganlah kita mempersoalkan apa yang orang boleh buat untuk kita, tapi kita harus bertanya kepada diri sendiri apa yang kita boleh buat untuk orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.